Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 2 akan membentangkan laporan kajian ini tentang isu dan cabaran belajar dalam talian di kalangan pelajar IPTA. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Azim bin Muhammad, Muhammad Al-Zubair bin Abdullah, Muhammad Ilyas bin Zainal Abidin dan Muhammad Aiman bin Nurul Huda. Pengenalan. Pada tahun 2020, Malaysia telah dilanda virus COVID-19 yang berasal daripada Wuhan, China. Kes positif yang terus meningkat telah menyebabkan Perdana Menteri ketika itu telah melaksanakan PKP bermula 18 Mac 2020. Kehidupan seharian masyarakat terhenti sepenuhnya, termasuklah larangan aktiviti keagamaan, sukan, sosial, budaya dan semua sektor pendidikan termasuk IPT awam dan swasta. Perkara ini akan membimbangkan akan penghayatan dan kesejahteraan pelajar dalam menuntut ilmu. Seterusnya yang akan memberi impak yang besar buat pendidikan negara. Selain itu, negara maju dengan teknologi terkini. Maka dengan itu, IPT telah memperkenalkan strategi pembelajaran baru di mana yang akan memberi pengalaman baru bagi pelajar. Di mana sepanjang PKP ini, pelajar akan menggunakan sepenuhnya kaedah pembelajaran. Objektif kajian ini dilakukan ialah pertama untuk mengetahui dan mengkaji cabaran yang dihadapi oleh pelajar IPTA ketika belajar dalam talian. Dan objektif yang kedua ialah untuk mengetahui apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan bagi mengatasi masalah belajar dalam talian di kalangan pelajar IPTA. Seterusnya ialah metodologi kajian. Okay, kita tengok kepada metodologi kajian. Slide. Okay, dalam kajian ini, reka bentuk kajian, kita menggunakan pendekatan kuantitatif, iaitu kaedah tinjauan. Seterusnya, kaedah kajian ini dipilih kerana ingin mengenal pasti isu dan cabaran pelajar dalam belajar dalam talian di kalangan pelajar IPTA. Seterusnya, kaedah kajian ini menggunakan soal selidik yang dibangunkan sendiri menggunakan Google Form dengan menggunakan skala Likert 5. Seterusnya. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bagi dapatan kajian, seterusnya, kami telah dapatan kajian kami melalui Google Form. Seperti dikatakan oleh saudara Zubair itu, hasil melalui dapatan kajian kami telah mendapati sebanyak 50 responden untuk menjawab soal sidik. Dan hasilnya pada tersebut menjelaskan kalau kita melihat keseluruhannya, sebanyak 35 pelajar perempuan yang menjawab soal sidik ini berbanding lelaki, iaitu sebanyak 15. Dan majoriti manakala bagi umur, majoriti yang menjawab soalan ini ialah di antara umur 21 hingga 23, iaitu sebanyak 42 responden di antara kalangan tersebut. Kerana seperti diketahui, kita target untuk responden kali ini adalah di kalangan pelajar IPTA. Seterusnya. Okay, bagi dapatan kajian bagi seterusnya, kita lihat dapat pelbagai bangsa yang menjawab yang menyertai soal sidik ini yang dijalankan oleh kumpulan kami. Kita lihat kalau kita lihat seluruhnya, majoriti ini adalah golongan maju, diikuti China, India, Bumi Putera, Sabah, Sarawak dan kita dapati seorang responden daripada India Muslim. Dan manakala kita lihat pada carta seterusnya bagi IPTA, Institut Pengajian Tinggi Awam, di kalangan kita lihat majoritinya yang paling banyak adalah di kalangan pelajar UKM, di mana sebab kita tahu permulaan untuk responden kami adalah peringkat awalnya pada peringkat awalnya kami target pada pelajar peringkat UKM saja. Tapi kami buka untuk semua pelajar peringkat IPTA.
Dan sebab itulah kita lihat di mana sebanyak 25 pelajar UKM yang menjawab subsidi ini susun diikuti USIM, UiTM, UEM, UNIZA, UMK, UTM dan terakhir sekali adalah Politeknik. Seterusnya. Seterusnya. Okey, bagi mendapatkan kajian yang ketiga iaitu persoalan yang kami cuba tanya, yang kami cuba ajukan kepada responden kami melalui kaedah Google Form itu iaitu cabaran cabaran yang dihadapi oleh pelajar IPT apabila mereka belajar dalam talian. Seperti kita lihat sebanyak 10 soalan diajukan kepada responden dan melalui skor interpretasi yang kami dapati melalui skor min keseluruhannya ialah 3.56 iaitu sederhana tinggi. Seterusnya. Slide seterusnya. Okey, bagi menjawab objektif kumpulan kami, dan sekali kami telah mengajukan soalan kepada responden iaitu langkah-langkah yang boleh dilakukan bagi mengatasi masalah belajar dalam talian di kalangan pelajar IPTA. Sebanyak 6 soalan diajukan kepada responden untuk mendapati sepertinya kita untuk mengetahui apakah yang boleh lakukan untuk meningkatkan pelajar yang cabaran untuk kemudahan untuk pelajar atas talian itu sendiri. Dan hasilnya pada tersebut skor min berdasarkan kumpulan kajian kami mengira iaitu sebanyak 4.67 iaitu interpretasi yang tinggi. Makna keinginan pelajar IPTA untuk perubahan itu sendiri mereka menginginkan perubahan yang tinggi, itu saja. Kita masuk pada perbincangan kajian. Next slide. Dapatan kajian menyokong kajian Mahathir Yahya dan Wardatul Hayat Adnan 2021. Yang pertama ialah capaian rangkaian jaringan internet merupakan tonggak utama dalam berlakunya permasalahan kita ketika berjalannya sesi pembelajaran secara atas talian ini. Di mana jaringan internet yang tidak mencapai di kebanyakan kawasan pedalaman dan jaringan internet yang tidak mampu menampung kuantiti pengguna dalam satu masa. Yang kedua pula ialah isu ekonomi kewangan menyumbang kepada cabaran yang dihadapi oleh pelajar IPTA di mana harga peranti komputer riba melonjak naik secara mendadak dan harga internet yang semakin meningkat tidak sepadan dengan jaringan yang diberikan. Dan yang ketiga ialah suasana pembelajaran yang kurang kondusif di mana tiada kawasan pembelajaran yang khas di rumah dan pembahagian masa yang tidak teratur ketika berada di rumah. Kita pergi pada pembentang seterusnya. Rumusan. Jadi kajian ini telah melibatkan 50 orang responden yang terdiri daripada 9 buah IPTA seperti UKM, USIM, UiTM, UUM, UNIZA, UM, UMK, UTM dan Politeknik. Dan
Cabaran yang paling utama ketika pembelajaran dalam talian ini di kalangan pelajar ialah capaian kepada kemudahan internet yang kurang memuaskan, suasana belajar yang kurang kondusif dan kuasa internet yang sangat tinggi. Di mana ketiga-tiga cabaran ini merupakan yang paling tinggi interpretasinya. Jelas bahawa sekali belajar dalam talian ini memang sangat memberi impak yang besar kepada pelajar IPTA. Langkah-langkah yang boleh dilakukan bagi mengatasi masalah ini ialah pihak universiti dan KPT perlu menyediakan kemudahan komputer riba kepada pelajar yang kurang berkemampuan, meningkatkan akses internet yang lebih laju dan meningkatkan kemahiran komunikasi antara pensyarah dan pelajar. Dan kesemua langkah ini merupakan yang paling tinggi interpretasinya. Sektor pendidikan juga tidak terlepas dalam menghadapi masalah belajar dalam talian. Walau bagaimanapun, terdapat langkah-langkah yang boleh dilaksanakan bagi mengatasi masalah ini. Di mana pihak pengurusan tertinggi universiti dan Kementerian Pengajian Tinggi telah merangka satu dasar yang baik bagi menyelesaikan masalah ini. Di samping dapat memberikan bantuan yang sewajarnya kepada pelajar yang berkemampuan, terutamanya kepada pelajar yang tiada peranti untuk melakukan pembelajaran. Harapan kami ialah semoga dengan virus COVID-19 ini, pelajar di IPTA dapat meneruskan semangat juang mereka dalam menghadapi cabaran pembelajaran dalam talian agar sektor pendidikan negara kita tidak ketinggalan jauh. Sekian saja daripada kumpulan 2. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.